الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله اللهم اجعلني من خير رحمتك يا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini nama saya Muhammad Harith bin Mani, Penolong Metrik 03768 dan mengambil ijazah sarjana muda Usuluddin semester 5 yang dihormati pensyarah dari Madrasah Dasar Perbandingan Profesor Madya Dr. Syekh Fazlul Lutfi bin Syekh Umar. Jadi di sini saya ingin menerangkan sedikit mengenai topik tasawuf perbandingan, iaitu al-mahwu dan al-isbat. Baik, yang pertama, apakah maksud al-mahwu dan al-isbat? Al-mahwu bermaksud hilangnya sifat-sifat kebiasaan, manakala al-isbat bermaksud menegakkan hukum-hukum ibadat. Apa yang dimaksudkan dengan mahwu di sini adalah hilangnya sifat-sifat kebiasaan ini, maknanya sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat yang kecil dalam diri itu, hilang sifat-sifat yang kecil itu dan datang digantikan dengan sifat yang baik. Itu dipanggil al-mahwu. Manakala al-isbat ini adalah tetap, ini penetapan hukum-hukum ibadat seperti solat dan seumpama dengannya. Syekh di sini Imam Kushairi ada berkata, barang siapa yang menghapus perilaku hina dan menggantikannya dengan perilaku mulia, maka dialah yang memiliki mahwu dan isbat. Jadi apa yang nak dikatakan di sini, siapa yang menghapuskan sifat-sifat yang perilaku yang hina dan mereka dan seseorang itu menggantikannya dengan sifat perilaku yang baik, maka dia memiliki mahwu dan isbat. Syekh Abu Ali Ad-Dafa' radhiyallahu anhu berkata, sebahagian para syekh berkata kepada kaum sufi, bagaimana anda mengalami mahwu dan isbat? Lalu orang itu diam. Kemudian berkata, adapun yang ku ketahui, waktu adalah mahwu dan isbat. Sebab siapa yang tidak memiliki mahwu dan isbat berarti telah mengabaikan dirinya sendiri. Jadi dalam kalam ulama ini, apa yang nak disampaikan adalah Syekh nak beritahu macam mana orang yang mengalami mahwu dan isbat ni, macam mana keadaannya. Jadi dia umpamakan mahwu dan isbat ni adalah waktu. Maka sesiapa yang membuang waktunya dengan perkara yang sia-sia, dengan perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang jahat, maka dia telah mengabaikan diri sendiri dan mereka itu tidak memiliki mahwu dan isbat. Seterusnya masuk kepada jenis-jenis al-mahwu. Jenis al-mahwu ada 3. Yang pertama, sirna, ini zallat. Ia datang daripada hal-hal lahiri ataupun zahir. Yang kedua, jenis yang kedua, alfa, yakni ghaflah ataupun lalai. Ia datang daripada hal-hal batiniah. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga ialah sebab, yakni illah. Ia berada pada hal-hal asli. Seterusnya, peringkat al-mahwu. Peringkat al-mahwu antaranya, yang pertama, penghapusan kelalaian ibadah. Peringkat yang pertama ini adalah seseorang itu menghapuskan kelalaian ketika beribadah. Contohnya solat. Seseorang itu melupakan perkara-perkara yang selain daripada solat, iaitu dia hanya memikirkan tentang Allah
mengingat Allah dalam solat itu, dan maka solat itu akan lebih khusyuk. Jadi ibadah tu terhapus daripada sifat-sifat yang lalai. Manakala yang kedua, penghapusan kelalaian mental. Maksudnya di sini ialah terhapusnya seseorang itu daripada berfikir fikiran yang negatif. Contohnya berfikir benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi peringkat kedua ni mereka menghapuskan kelalaian pada fikiran mereka, dan fikiran mereka itu hanya meletakkan Allah sahaja. Manakala peringkat yang ketiga adalah penghapusan penyakit hati. Inilah peringkat yang penting kerana hati itu adalah hati ini penting bagi seseorang Islam. Penghapusan penyakit hati ini contohnya terhapusnya daripada sifat-sifat mazmumah dan membawa pada sifat-sifat mahmudah. Sebagai contoh iri hati, hasad dengki, dan sifat ini digantikan dengan sifat husnuzan, iaitu sifat baik sangka dan seumpama dengannya. Terusnya masuk kepada peringkat al-isbat. Peringkat al-isbat juga ada tiga. Yang pertama, perilaku atau sifat yang baik. Jadi apabila seseorang itu daripada sifat yang jahat itu telah dibuang sifat-sifat yang jahat dan menggantikannya dengan sifat-sifat yang baik, maka perilaku atau sifatnya juga akan menjadi baik. Yang kedua, perjumpaan, iaitu keadaan mental yang murni. Maka selepas apabila perilaku kita menjadi baik, sifat menjadi baik, maka keadaan fikiran kita juga akan menjadi suci dan bersih daripada segala pemikiran yang keji dan kotor. Manakala yang ketiga, keintiman, yakni rasa dekat dengan Allah. Maksud keintiman di sini adalah setelah melalui peringkat-peringkat yang sebelum ni, kita akan merasa diri kita dekat dengan Allah. Kita akan merasa takarub kepada Allah, dan kita akan rasa senang untuk beribadah kerana kita rasa Allah dekat dengan kita. Baik. Terusnya, hakikat al-mahwu dan al-isbat. Hakikatnya yang pertama, kedua-dua hakikat ini, iaitu al-mahwu dan al-isbat, muncul dengan kudrat dan kehendak Allah. Jadi hakikat ini, walaupun dengan usaha oleh seseorang itu berusaha untuk menjadi baik daripada jahat, menggantikan kepada baik, namun begitu segala-galanya adalah kehendak Allah. Jika Allah tentukan dia tidak menjadi baik, maka itu adalah kehendak Allah, dan juga sebaliknya begitu. Dan seterusnya, al-mahwu merupakan segala hal yang ditutup dan dimurnikan oleh Allah. Jadi al-mahwu ni adalah hal-hal yang ditutup dan juga dibersihkan oleh Allah. Manakala al-isbat pula adalah segala sesuatu yang dilihatkan dan dijelaskan oleh Allah. Iaitu al-isbat ni jelas penetapan yang ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, al-mahwu adalah hapusnya segala ingatan selain daripada Allah. Al-mahwu ni adalah apabila seseorang itu mendapat al-mahwu ni, hakikat al-mahwu ni, kita akan rasa hapus segala fikiran-fikiran selain daripada Allah. Dalam kepalanya hanya memikir tentang Allah sahaja. Manakala al-isbat pula ialah hakikat al-isbat tetapnya lidah dengan zikir kepada Allah. Itu adalah al-isbat, iaitu dengan al-mahwu dan isbat ni kita akan hapus segala ingatan selain daripada Allah, dan maka dengan itu lidah kita akan tetap dengan zikir, itu mengingati Allah sentiasa. Firman Allah dalam surah Al-Ra'd ayat 39 yang maksudnya Allah menghapus apa yang dia kehendaki
dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Maksudnya di sini Allah menghapus apa yang dikehendaki. Maksudnya, jika Allah ingin menghapuskan kelalaian dalam diri kita, maka itu adalah kehendak Allah. Dan juga kalau Allah nak tetapkan kita menjadi baik, itu juga adalah kehendak Allah. Dan oleh itu penghapusan, iaitu mahwu, dan penetapannya, itu isbat oleh Allah dalam diri seseorang hamba-Nya sangat bergantung kepada keadaan spiritual yang telah dicapai oleh seseorang. Maka dengan al-mahwu dan isbat ni juga kita boleh capai dengan usaha kita, bukannya hanya menunggu dan Allah memberi. Tak, kita kena usaha untuk mencapai tahap mahwu, iaitu menghapuskan segala kelalaian, menghapuskan segala kejahatan dan menggantikannya dengan kebaikan, dan selalu dan berfikir selain dan tidak berfikir selain daripada Allah, dan tetapkan hati kita hanya kepada Allah. Itu sahaja daripada saya. Maaf jika apa yang terkurang ataupun yang kurang itu datang daripada saya. Yang baik itu daripada Allah. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.